Alhamdulillah, tengok jernih. Jernih airnya. Assalamualaikum dan hai. Salam Ramadan kepada semua. Hari ini 6 Ramadan. Saya berada di kampung hari ini. Kami nak pasang penapis air. Kalau kawan-kawan perasan, video yang lepas saya ada share cara-cara mendapatkan air daripada bumi, boring kan, sistem boring tu. Jadi rumah kami menggunakan air daripada sumber bawah tanah. So airnya tak berapa bersih, berbau dan ada sedikit berminyak dan warna merah. So kami terpaksa buat sistem penapisan air. Lepas saya buat carian di laman sosial, jadi terjumpalah brother ni. Dia boleh buat, dia membekalkan penapis air yang berbentuk tabung tu. Tapi pada masa sama dia ada buat juga sistem penapisan air bagi jenis-jenis air yang macam kami ni lah, yang berbau, yang bau macam masam-masam kelat sikit, kata dia lah. Jadi saya nak belanja korang, tengok belakang pemandangan sawah padi di belakang ni, tengok. Ni sekitar belakang rumah kami. Diorang dah mula tanam padi dah mula berbuah. Tengok, subhanallah. Ini tong yang kami balik-balik dah ada tong ni. Tong ni lah yang akan mereka pasang. Selain pada tabung penapisan air tu, mereka akan pasang tong ni, 2 biji tong. Ada 2 biji ni, ditindan 2 biji tong ya. Satu tong diisi dengan, kalau tak silap saya lah, diisi dengan batu, arang, pasir dan sebagainya lah, untuk menapis air yang kotor. Dan satu tong lagi air yang dah bersih, dan lepas tu dimasuk ke dalam tabung penapisan, barulah masuk ke rumah. Kalau tak ada aral melintang, insyaAllah esok dia orang akan datang pasang, dan saya akan buat perkongsian lah teknik ataupun cara-cara nak buat penapisan air, nak tapis air yang kotor. 2000 years later. Okey, pagi ni pagi Sabtu, brother yang nak buat pasang penapis air tu dah sampai. Sekarang dia tengah set up alat-alat untuk pasang piping tu. Jom kita tengok cara-cara pemasangannya. Tong dia letak sebelah sini, tengah buat persiapan untuk pasang pipe. Ambil video tak apa. Okey, kapasiti kat tangki yang kami guna 300 gallon untuk satu tangki. Mana dua tangki ni 600 gallon lah, 300. So 300 gallon untuk penapisan, 300 gallon lagi untuk air, simpanan air yang telah ditapis. Okey, ni proses untuk memenuhkan air pada tangki yang pertama. Setelah air penuh di tangki yang pertama, maka air akan berpindah pula ke tangki yang kedua, tangki yang ini. Okey, ini saluran pipe untuk kita cuci tangki yang kedua. Ini pula saluran untuk tong yang pertama, untuk kita mencuci tong yang pertama sekira dah kotor nanti. Okey, selesai pembikinan penapis air hari ini. Untuk hari ini, ni 2 tong air, 300 gallon. Rupanya sedikit pembetulan. Pada awal video saya cakap ada sistem penapisan dia menggunakan
lapisan arang, batu, tanah, pasir kan. Yang ni saya ingatkan macam tu. Rupanya yang brother ni yang buat penapisan air, sistem dia tak guna penapisan berbentuk macam tu. Dia hanya menggunakan sistem tangki saja. Maknanya ni tangki air pertama. Tangki air pertama, air yang fresh yang datang, yang mungkin berbau dan dia akan mendap kat sini. Warna merah apa semua dia akan mendap kat sini. Lepas tu dia akan transfer ke tangki yang kedua. Tangki kedua air dah jadi bersih. Lepas transfer ke tangki kedua, barulah dia akan pergi ke nanti besok pagi dia akan pasang pula satu lagi tangki dia berbentuk tabung yang besar tu. Dan katanya dia akan bekalkan satu enjin lagi untuk tarik air lebih kuat. So dia akan letak satu tabung kat sini. Tabung ni lah dia akan tapis air bersih untuk masuk ke supply ke dalam rumah. Okey, apa yang saya difahamkan oleh brother, nama dia Encik Khai, brother yang buat penapis air ni, dia memang tak pernah dia buat sistem penapisan menggunakan batu, arang, pasir dan sebagainya. Tidak. Sebab dia kata dia menggunakan sistem tangki air. Tangki air. Sebab itu dia pilih tangki air yang kapasiti 300 gallon. Lagi banyak tangki air, maka lagi dapat menghasilkan air yang bersih. Jadi apa yang saya sembang dengan dia tadi, betul juga. Sebab dia kata kalau menggunakan sistem penapisan yang ada batu, arang dan akhir sekali pasir, so kita kena jaga maintenance dia. Betul juga kan, maintenance dia sebulan sekali kita kena tukar pasir tu. So kosnya ada kos lah, nak beli pasir lagi dan kita kena buang pasir tu. Dah pasir kan, yalah ada logiknya, adalah di situ kan. Okey, jadi dia dah balik tadi. Dia tinggalkan tangki ni biar penuh ni. Sekarang kami tengah pasang air direct biar dia penuh. Bila penuh kita tutup, sebab bila air sini penuh dia akan selalu ke sana. Dah penuh nanti kita tutup dan insya-Allah besok dia akan datang balik lah. Okey, hari ni hari kedua, hari Ahad. So kita menunggu kehadiran brother tu untuk siapkan pemasangan penapis air. So nanti kalau sampai saya akan buat sharing lah hasilnya macam mana, endingnya macam mana hasil. So ni masih lagi pakai baju semalam dan tak mandi lagi sebab lepas ni nak cuba air bersih tu. Sambil-sambil kita lepak hirup udara segar, suasana sawah padi kat belakang. Okey, kotak yang warna biru tu merupakan sistem sensor untuk mengukur paras air. Sekiranya air telah mencapai paras yang telah ditetapkan, maka air akan berhenti. Alhamdulillah, selesai dah pemasangan penapis air. Brother tu datang dalam lebih kurang pukul 10 suku pagi tadi. Dan baru selesai buat tadi dalam sebelum zuhur tadi, dalam 1.20 dah selesai. Lama juga dia buat, hampir 2 jam lebih juga. Jadi dia datang, dia dah pasang enjin tambahan. Dia pasang enjin tambahan dan dia pasang tabung penapis air. Dan dia buat piping semula. Dia piping lah untuk daripada tabung tu dia sambung ke pipe utama yang nak masuk ke rumah. Jadi alhamdulillah saya pun dah mandi ni. Menikmati air yang bersih. Oh alhamdulillah. Jom saya tunjuk hasilnya, airnya yang kami dapat, hasil airnya bersih. Memang lumayan. Ini hasil airnya. Ni air yang kami tadah hari, kami mandi tadi. Alhamdulillah, tengok jernih. Jernih airnya. Dan ni air yang saya pasang direct terus daripada tangki penapis tadi. Jernih. Langsung tak ada bau. Boleh komok. Kalau yang sebelum ni nak komok pun rasa tak sampai hati. Yang ni alhamdulillah bersih.
Jangan tak boleh kumur lama-lama, puasa terminum pula, bahaya. Okey, ni air yang kami tadi masukkan dalam dalam botol mineral ni. Ni hasil ni, tengok. Bersih kan airnya, masya-Allah. Okey, ni dia punya tabung penapis air lah, Hydromaster. Okey. Jadi ni air utama. Ni air yang disedut daripada bumi menggunakan enjin. Ni enjin utama, disedut air dan dia akan pas air sini. Dia akan pergi selalu terus ke tangki utama. Tangki yang pertama. Tangki pertama, dalam tangki ni dia ada pakai level sensor level air. Dia tak pakai pelampung macam tangki biasa tu, tak. Dia pakai sensor level air. Katanya kalau pakai sensor level air ni, dia boleh menyimpan air yang secara lebih maksimum. Kalau pelampung dia ada tahap dia tak boleh memaksimumkan isian air. Jadi kalau menggunakan sensor level air tu, dia boleh maksimum air penuh, hampir penuh tangki lah. Okey, lepas habis ni dia akan transfer ke sini. Ini untuk penyimpanan. Sini pun penyimpanan air dan sini pun penyimpanan air. Dan daripada sinilah akan keluar pipe macam ni. Air akan keluar dia akan selalu ke enjin. Ni enjin tambahan, kawan-kawan. Ni enjin tambahan. Fungsi enjin ni adalah untuk menyedut air daripada tangki yang kedua, menyedut air dan dia akan pas air masuk dalam tabung ni. So tabung ni lah dia akan memproses penyulingan air. Dia akan tapis air sebagainya lagi bersih. Dan daripada sini dia akan pas pipe ni terus masuk ke rumah. Masuk ke rumah dan separate dalam rumah lah. Jadi saya rasa cukup setakat ni video perkongsian kali ni. Macam mana cara-cara nak membuat penapisan air, khususnya mereka yang menggunakan mendapatkan sumber air daripada bumi, daripada tanah kan, daripada menggunakan sistem boring air. Kebanyakan di Kelantan banyak lah, kebanyakan Pantai Timur kebanyakan pakai macam tu. Jadi saya ada letak juga nombor telefon brother tu. Jadi kalau korang khususnya di Pantai Timur, kalau nakkan perkhidmatan dia, nak cuba, boleh berhubung nombor telefon. Berhubung sini, deal sendiri dengan dia. Saya tak ada komisen apa-apa. Saya cuma letak je sebab saya nampak macam okey, perkhidmatan dia bagus. Dan dia pun banyak ilmu pengetahuan dia mengenai air ni. Baguslah. Jadi saya cukup setakat ini perkongsian pada kali ini, harap mendatangkan manfaat pada kawan-kawan di luar sana. Jadi kita jumpa balik di next video. Assalamualaikum, salam hormat dan salam Ramadan daripada saya. Bye bye.